Okey. Baik, malam ni saya nak ajar pada tuan-tuan satu petua bagi penyakit batu karang. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 74. Uthman ibnu Affan adalah di antara sahabat Nabi yang kaya. Kita jangan faham bahawa sahabat Nabi ni semuanya papa kedana belaka. Ada yang kaya raya. Sebab tu Nabi tak suruh kita ni jadi miskin. Kalaulah disuruh kita jadi miskin, Abu Bakar tu pun kaya. Sebab tu bila dia kaya, dia belanjakan seluruh hartanya pada jalan Allah. Kalau dia tak ada duit, dia miskin. Kalau seluruh hartanya mungkin 1 dinar gamak. Tapi seluruh harta dia, maknanya dia banyak. Umar, separuh harta dia. Uthman yang kita baca ni, kebun wakaf daripada Uthman Ibnu Affan ni di Madinah ni, kebun dia sampai sekarang tu ada lagi. Akaun dia masih mengalir, pahalanya sampai sekarang lagi tuan. Abdul Rahman bin Auf tu saya cakap lah, kaya tak kaya meninggalkan duit ratusan, berapa puluh juta kalau ikut nilaian sekarang selepas dia mati kepada isteri-isterinya. Jadi jangan kita duk faham kita ni biarlah, dia bahasa orang Perak lah, biarlah dunia ni bukan untuk kita, kata dia. Kita ni target akhirat. Kalau kaya-kaya ni semua dunia, itu bahasa Perak, dunia itu dia. Tapi bila minta derma, pandai pula cari orang kaya. Nak buat masjid, minta duit orang kaya. Nak buat surau, cari duit, derma sana sini. Atau kalau semua miskin, macam mana nak derma? Cuba tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tu. Perkataan infak, perkataan sedekah, perkataan infak yunfiqun akan disambut sebelumnya atau selepasnya dengan perkataan razaqnahum. Okey, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum sambung yunfiqun. Cuba tengok perkataan razaqna tu akan ada perkataan yunfiq. Ada perkataan wa anfaqu fi sabilillah. Wa anfaqu fi sabilillah. Ada yang wa anfiqu fi sabilillah. Akan diikuti dengan perkataan selepasnya, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita berinfak pada jalan Allah. Sebelum berinfak, Allah ada sebut perkataan rezeki yang Allah beri kepada kamu. Maknanya kita disuruh mencari rezeki. Hari ini manusia hanya mengajak, jom kita sedekah, ayuh bersedekah, marilah berzakat. Tapi tak mengajak orang, jom cari rezeki. Jom jadi kaya. Jarang kita buat ceramah. Ceramah perdana. Jom jadi kaya. Ustaz ni tak zuhud. Ingat dunia saja. Kalaulah tuan-tuan buat ceramah di masjid ni, anjuran YB Datuk Zahri, apa tajuk malam ni tu? Jom jadi kaya. Astaghfirullahalazim. Udah nak kiamat pun nak kaya lagi, tuan. Bila awak semua apa kedana, miskin, awak nak sedekah apa? Nak tolong anak yatim apa? Nak bantu fakir miskin apa? Nak bantu masjid macam mana? Nak bagi nafkah pada mak bapak macam mana? Mak saya pun miskin, mak. Mak minta duit pada saya. Saya pun miskin, mak. Zuhud, kata zuhud. Jadi tuan-tuan, bila tak ada wang, bila tak ada duit, macam mana nak bersatu hati? Kalau kita tidak ada wang, macam mana nak bersatu hati? Sedangkan semua program perlukan wang. Gotong royong perlukan wang. Kenduri kendara perlukan wang. Korban perlukan wang. Hari keluarga perlukan wang. Sambutan hari raya peringkat DUN perlukan wang. Sambutan hari raya peringkat masjid perlukan wang. Kenapa saya sebut benda itu? Kerana salah satu benda yang mendatangkan kasih sayang ialah program yang saya sebutkan tadi. Program yang mendatangkan kasih sayang salah satunya apa? Kenduri. Sebab tu Nabi sebut it'amut ta'am. Bagi makan orang. Nabi sebut macam mana kita nak tarik hati orang.
Nombor satu, kata Rasulullah, ifsya'us salam, sebarkan salam. Nombor satu. Jangan bercakap tentang soal kasih sayang, perpaduan, bersatu hati, berselisih, naik tangga pun tak bagi salam. Selepas mayang tadi pun tak bersalam. Kemudian kita bercakap, marilah bersatu hati. Bersatu hati apa? Memberi salam, menyuruh memberi dan menjawab salam. Ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah ialah ifsya'us salam, sebarkan salam, berikan salam, dia akan mendatangkan kasih sayang. Sekarang kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Aku geng YB, aku salam dengan dia. Engkau? Sorry ya. Kenapa tak salam? Dia geng lain, aku geng lain. Atau budaya apa ni? Budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan, nama dia entah ni. Ni parah ni. Nabi kata, engkau Islam, kau bagilah salam. Kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Kita hanya bagi salam pada geng kita. Yang ketiga, kita hanya bagi salam pada orang yang kita tak ada masalah. Cuba kita ada masalah dengan orang tu. Agak-agak nak bagi salam tak? Kak Song, nak bagi salam tak pada satu janda yang ngorak suami kita? Janda tu ngorak suami kita pun layan. Ingat semayang subuh di masjid, rupanya lepak dekat padang jogging. Berlari dengan janda tu. Kantoi, dah kantoi. Agak-agak Kak Som kalau jumpalah janda tu dekat pasar malam, agak-agak nak bersalam tak? Assalamualaikum. Tobat lahum tak ada. Ada bawang-bawang lah dibaling. Ada ubi kentang lah dibaling. Penyondol kata dia. Oh, dapat. Sedangkan kita ni suka ke tak suka ke, sambung silaturahim sebab Nabi sebut ifsya'us salam, selepas kau menyebarkan salam, kau hendaklah menyambung silaturahim. Wasilul arham, kata Rasulullah. Lepas kau sebarkan salam, kau sambung silaturahim. Macam mana cara nak sambung silaturahim? Tadi saya sebut. Dun buat anjuran, masjid buat anjuran, keluarga buat anjuran. Ada yang dipanggil reunion, ada yang dipanggil gotong royong, ada yang dipanggil sebagai hari keluarga, ada yang dipanggil jamuan, ada yang dipanggil macam-macam. Untuk apa? Menyambung silaturahim. Ada grup menziarah orang sakit, ada grup yang ziarah orang sakit di hospital. Saya waktu tak sibuk dulu, kami ada grup. Grup apa? Grup sukarelawan, waktu rehat, masuk hospital. Melawat wad. Untuk apa? Tengok orang sakit, berbual, menyembang, bagi makan, tanya, dah semayang belum? Dan kami tolong ambil, tayamumkan dia orang dan semayang. Yang kami tak buat, tolong semayangkan untuk dia orang. Ambil wuduk pun kita buat. Ambil spray, sembur muka dia. Sebab apa ramai yang duduk di hospital tak semayang. Bila tanya kat dia, bang, tak semayang bang? Kau buta. Tak nampak tangan patah ni. Semayang. Kalau aku sihat tak payah tanya. Tangan patah nak semayang macam mana? Kalau tak boleh ambil wuduk bang, kita tayamum. Tuhan pun faham lah, saya sakit. Tak payah nak alim sangat lah. Nanti habis ni saya qada lah. Bang, abang sekarang bukannya tak ada ingatan. Abang cuma tangan patah. Kalau tangan abang tak ada pun abang kena sembahyang bang. Yang tak payah sembahyang, ingatan hilang bang. Tuhan pun faham kata dia. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia kot. Tapi orang macam ni kita tak boleh marah dia. Kita suka relawan. Bang, macam ni cara tayamum. Rupa-rupanya dia tak reti tayamum. Rupanya dia tak pandai. Nak belajar segan, nak tanya malu. Akhirnya tak sembahyang lah. Bila kita datang macam ni bang, senang. Sebab ada yang masuk intravenous drip. Dia masuk drip dekat tangan dia, plaster. Kemudian masuk air. Dia tak kata dia tak pandai nak sembahyang macam mana. Nak buka drip, nanti doktor marah. Nak cabut jarum kan, doktor marah pula. Jangan kata doktor, nurse pun garang kata dia. Macam mana saya nak sembahyang ni ustaz? Ada pula plaster pula, wuduk tak sampai. Dengan sebab tu tak erti sembahyang. Jadi saya ni tuan-tuan, bawa anak murid saya, 5-6 orang, ke ziarah kau buat ini, pergi melawat. Bila kita pergi melawat,
dia mendatangkan kasih sayang. Nama dia apa? Silaturahim. Ni nama dia sukarelawan. Lepas silaturahim, Nabi kata apa? Wa it'am ta'am, bagi makan pada orang. Bagi salam, belum ada modal. Assalamualaikum, belum ada modal. Paling senang. Assalamualaikum, tidak ada modal. Tapi bila mari silaturahim, dia perlukan modal. Kena bawa makanan, bawa ubat, bawa debu tayamum. Semua ni modal. Dia perlukan wang. Kalau kita tak ada wang, macam mana nak buat program? Ada yang kita hantar lampin. Lampin hantar. Ada orang telefon kita, Ustaz, tolong Ustaz, saya dah kehabisan wang, nak beli lampin untuk bapak saya. Bapak dia pula tak Islam, dia pula masuk Islam. Tolong Ustaz, tak apa, nanti kami hantar. Berapa banyak? 1 lori, 1 van, kami hantar. Kesian tuan-tuan. Yang pak dia tak Islam, duduk di rumah dia, dia bela bapak dia yang tak Islam, dia tu Islam. Tapi saya kata, baguslah, walaupun tak Islam, awak bela juga. Kami akan bantulah, setakat mana boleh. Semua ni memerlukan wang. Tuan-tuan kena tanya YB lah. Dia tahulah benda ni. Tak ada wang, bankrupt tuan-tuan. Lari malam. Selepas itu, Nabi kata, lepas awak bersilaturahim, apa awak kena buat? It'amut ta'am, bagi makan pada orang. Ada makan tak malam ni, Ustaz? Ada. Allahu Akbar. Ini potong queue ni. Salam tak bagi, silaturahim tak buat, terus makan. Wah, hebat tuan-tuan ni. Inilah dia kehebatan kita, bagi makan. Dan bila kita tengok orang datang ramai-ramai, jangan kutuk. Tak ada makan, tak datang. Ada makan, ada muka dia. Jangan cakap macam itu. Setengah tempat dia suka perli orang yang datang. Ada nasi biryani sampai. Tak ada obat lahum tak sampai. Dengar pada orang tu kecil hati tau. Kita bagi makan ini Nabi suruh. Tak ambil, kejar dia. Ambil nasi, kejar bagi dia. Jangan, orang tu tak ambil nasi ke? Biar. Boleh kita dapat lebih. Tu tak kena tu. Cari sampai dapat. Ada setengah tempat, dia nak bagi selesai masalah, dia jamuan pada budak-budak dulu. Waktu tengah ceramah tu, budak-budak bagi makan dulu. Senyap sunyi budak-budak tu. Ini tidak. Budak-budak kedian Budak-budak. Bagi orang tua dah. Budak-budak ni. Sudah. Patutnya budak tu nombor 1. Beratur dekat ruang lampu tu belakang tu. Balai lintang tu. Bagi dia orang makan. Nak apa cakap? Saya di mana ke saya ceramah di Kelantan. Habis-habis saya keluar pada kereta tu. Pakcik yang meniaga aiskrim tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ceramah sini ya? Ya. Minat Ustaz? Ya, terima kasih. Datang budak-budak pula. Zim-zim ala Kazim. Dia tak panggil Ustaz Kazim. Zim-zim ala Kazim. Hui, zim-zim. Zim-zim pun zim-zim lah. Kau panggil semua kawan-kawan kau beratur. Hari ni Ustaz Kazim nak bayar zakat. Beratur. Hari ni saya belanja aiskrim. Okey, oi, kawan-kawan. Beratur tuan. Saya kata pula, cukupkan duit aku ni tuan. Pandai pula budak-budak tu cakap. Ustaz, tak nak yang kon tau, nak yang mangkuk. Mangkuk 5 skop. Bila 5 skop, bapak tuan tak cukup. Kena pergi ke kereta ni ambil duit ni. Jangan kita sedekah tu tuan-tuan, kasih sayang terjadi. Sebab tu Nabi suruh bagi makan. Dia mendatangkan kasih sayang. Nombor 4 kata Nabi, ni. Bangun malam-malam. Wassallu bil-lail wan nasu niyamun. Bangun malam-malam, orang lain sedang tidur, kau solat. Solat malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa. Doa pada orang yang sakit, doa pada orang yang uzur, doa pada orang yang putus silaturahim, doa pada orang yang tak cakap, doa pada orang yang tak pernah datang ke masjid. Ya Allah, gerakkanlah hati mereka ke masjid. Ya Allah, ya Allah, damaikanlah mereka. Ya Allah, lembutkanlah hati kedua-duanya. Ya Allah, malam-malam doa. Inilah yang dikatakan sebagai orang Islam. Bukan bila orang tu sakit, padan muka. Dengar cerita dia semalam aksiden tau. Mati ke tidak? Cedera elok lah, matilah tu. Jangan cakap macam itu. Awak Islam tak? Islam. Kalau itu doa pada dia.
Pergi rumah dia, jumpa dengan anak dia, jumpa dengan isteri dia, hantar bantuan pada dia, apa yang boleh kami bantu. Bukannya bila kita sebut padan muka, biar dia rasa. Ini bukan sifat orang beriman. Ini bukan sifat orang Islam mendoakan yang buruk kepada benda lain. Kita ni kasut hilang pun baca Yasin. Ni masalah. Datang ke masjid, selipar Jepun hilang. Balik orang baca Yasin. Ya Allah, siapa yang ambil selipar aku, buncitkanlah perut dia, ya Allah. Di mana Rahman Rahimnya yang awak nak tiru daripada sifat Allah? Allah tu maha pemurah. Orang tak semayang, Allah bagi rezeki. Yang semayang mendapat rezeki. Allah tu maha baik. Pada orang yang buat maksiat pun Allah bagi rezeki. Allah buat baik dia. Tapi kita ni hanya buat baik pada orang yang buat baik pada kita. Orang yang buat jahat pada kita, kau tunggu kau. Ada ubi, ada bas. Ada ubi, ada bas, kata dia. Ada ubi, ada batas. Ada lori, ada bas. Ada hari boleh aku balas. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman ialah memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tuan-tuan, yang nak menjadikan banyak program kita ini berjaya, salah satunya ialah modal. Salah satunya ialah wang. Salah satunya harta. Jadi abang-abang di sini yang ada banyak harta, yang ada banyak wang, gunakan harta kita untuk kita dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana cara dia? Caranya ialah mendatangkan kasih sayang kepada orang lain. Nama dia infak, infak, infak atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Uthman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Yang tuan-tuan duk baca Quran ni, diambil dengan nama dia tu. Resam Uthmani. Tulisan Al-Quran yang kita duk baca sekarang ni, nama dia resam apa? Resam Uthmani. Diambil daripada nama dia. Kenapa? Kerana dialah yang memperbanyakkan tulisan Al-Quran. Dialah yang memperbanyakkan pengedaran Al-Quran. Bila sahabat Nabi ramai yang dah mati, bila penghafaz Al-Quran ramai dah mati, ada pula tulisan hadis, ada pula tulisan Al-Quran. Islam pula sampai ke negara Arab, melebar sampai ke Afrika, membawa sampai ke Iran, membawa sampai ke China, membawa sampai ke Nusantara. Orang dah mula bercakap tentang Islam, tetapi mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Ini satu masalah ni. Satu masalah ni. Al-Quran bahasa Arab, tapi yang tak Islam, yang Islam tu tak Arab. Jadi mereka nak bacakan Al-Quran macam mana ni? Mereka bukan orang Arab. Maka ulama-ulama daripada zaman Sayyidina Uthman mula memikirkan macam mana orang yang tak Arab boleh membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran pada peringkat awalnya baris pun tak ada, titik pun tak ada, baris atas pun tak ada, baris bawah, baris dua pun tak ada. Orang Arab dia boleh baca sebab itu tulisan dia. Tetapi bagi orang yang bukan Arab nak baca apa? Kalau tidak ada bantuan, maka datanglah ulama-ulama. Mereka mencetak Al-Quran, mereka menulis Al-Quran, ditulisnya ta ada 2 titik, ba ada 1 titik bawah, sa ada 3 titik di atas. Kalau bunyi san, 2 titik di atas. Kalau bunyi sin, di barisnya 2 baris di bawah. Kalau sun, baris 2 di hadapan. Maka itu dipanggil sebagai penulisan Al-Quran. Zaman Nabi tak ada, tuan. Zaman Nabi tak ada tu tulisan Al-Quran macam kita sekarang. Ulama-ulama kemudian selepas itu, dia tulis Al-Quran. Yang hari ni walaupun kita bukan orang Arab, kita boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Dibantu dengan tulisan, dengan baris, dengan tulisan, dengan baris. Sampai orang Melayu punya pandai baca Quran, sedapnya baca, tiap-tiap kali buat musabaqah, menang. Tak mana faham? Tak faham tu dah. Tiap-tiap tahun buat musabaqah, tak juara, nak rik juara. Semalam Johan dua-dua. Ini hebatnya tu. Kesan daripada menulis Al-Quran tu. Orang Cina boleh baca Quran, orang Jepun boleh baca Quran. Walaupun mereka tak Arab. Sebab apa? Sebab adanya tulisan-tulisan yang dibariskan, yang dititikkan. Zaman Nabi tak ada titik tu bang. Tak ada baris 2 baris depan, tak ada bang. Jadi kalau Nabi tak buat, kita buat tu nama apa? Kalau Nabi tak buat, kita buat tu nama apa? Bid'ah ni, Quran ni bid'ah. Bid'ah tak Quran ni?
Hari ni ustaz-ustaz ceramah bid'ah, Nabi tak buat maulud, Nabi tak buat Isra' Mi'raj, Nabi tak buat. Apa itu Quran? Nabi tak ada cetak macam tu pun. Nabi tak ada baris-baris pun, tu bid'ah lah juga. Itu lain kepala otak kau. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Apa kejadah kau bid'ah? Kenalah tengok bid'ah tu apa. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata bid'ah tu terbahagi pada berapa? Ada dua, satu hak baik, satu hak jahat. Zaman Nabi dulu ada ke mufti? Zaman Nabi tak ada mufti. Zaman sekarang ada tak? Ada, kita kena tak ikut cakap mufti, fatwa mufti kena. Zaman Nabi tak ada, bid'ah tak mufti? Tuan-tuan berani pergi cakap kat Datuk Mufti, Tuan bid'ah, astagfirullahalazim. Tak menang mufti kita. Jadi janganlah cakap itu bid'ah, walaupun tak ada di zaman Nabi. Tuan-tuan, zaman Nabi ada ke sijil nikah? Kursus nikah pula begini, duduk dengar kursus ni. Kena isi borang lah apalah sekarang. Ada? Tak ada. Habis tu kenapa buat sekarang? Bid'ah tu. Janganlah cakap bid'ah. Ini sikit-sikit bid'ah. Inilah yang menjadikan kita berpecah belah. Dulu kita di tanah Melayu mana ada pecah belah? Semua elok. Ajaran mazhab Syafi'i. Tauhid, akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mari tasawuf, Al-Ghazali. Habis. Sekarang tubuh tuan-tuan tengok. Bila sebut kunut, Nabi tak buat kunut. Orang tak nak baca kunut subuh, gaduh pula. Tidak ada talqin zaman Nabi. Lepas-lepas tanam mayat, balik. Tak baca talqin ke tahlil. Tak payah, bid'ah. Yang kau tanam tu orang bukan batang pisang. Akhirnya di kubur bergaduh, di masjid bergaduh. Di mana yang tempat yang kita tak bergaduh sekarang ni? Hanya kerana persoalan bid'ah sahaja. Sedangkan kalau kita lihat tuan-tuan, kapet yang tuan-tuan pakai ni, zaman Nabi ada ke kapet macam ni sembahyang? Tak ada ni garis-garis macam ni, siap kapet warna merah ni. Bid'ah ni tuan-tuan. Buka tinggal pasir. Tak ada lah. Ni ekor ni lagi tak ada tuan-tuan. Mikrofon ni, mana Nabi cakap guna mikrofon? Campak, bid'ah. Semua bid'ah belaka. Sampaikan sadaqallahul azim tu pun bid'ah. Kan kita bila habis baca Quran, sadaqallahul. Nabi tidak pernah sebut sadaqallah. Astaghfirullahalazim. Siapa yang dia kata bila ada orang mati, kita hadiahkan Al-Fatihah. Apa ni Al-Fatihah? Al-Fatihah apa? Marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan pada dia. Apa ni Al-Fatihah? Nabi tak buat. Allah, engkau tak baca Quran ke? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu satu benda yang dalam Quran yang menyenangkan kamu. Surah yang paling senang apa? Al-Fatihah. Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Sekian. Nabi tak nak baca Al-Fatihah. Fatihah aja. Okey, kita ubahlah. Marilah kita hadiahkan surah Al-Baqarah pada almarhum. Al-Baqarah. Agak-agak bila nak habis tuan? Subuh pun tak habis lagi. Tergagau-gagau 3 juzuk nak habis ni. Maka yang paling senang dibaca Al-Fatihah. Baca sajalah. Habis mayang Al-Fatihah, mulakan majlis Al-Fatihah, dengar saja orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita hadiahkan pahala Al-Fatihah kepada dia. Al-Fatihah. Bacalah. Bukan kita hadiahkan Al-Fatihah pada almarhum. Al-Fatihah. Mana nyimbang? Bukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pahala bacaan tadi. Bukannya bila orang mati sebut Al-Fatihah. Ini pun bengong juga. Dia kata ada ke mati sebut Al-Fatihah. Dia suruh baca Al-Fatihah hadiahkan pada si mati. Bukan dia kata Al-Fatihah. Bukan maksud macam itu. Tapi puak-puak ni bengong payah tuan. Sekarang ni kita bergaduh yang banyak sekarang ni masalah ini lah. Masalah ini. Dulu semua sepakat buat Isra' Mi'raj. Semua sepakat, tak ada siapa bantah. Sekarang bila buat Isra' Mi'raj, Nabi tidak pernah buat Isra' Mi'raj. Siapa cakap? Yelah, mana ada Nabi buat Isra' Mi'raj? Apa pula yang Isra' Mi'raj tu Nabi?
Siapa yang pergi ke langit? Nabi tak? Atau siapa kata Nabi tak Isra Mi'raj? Yang kami sambut ialah sambutan Isra Mi'raj. Memperingati dia. Sebab disuruh memperingati. Allah Ta'ala kata, apa nikmat yang kita dapat, sebut. Tuan-tuan pun hafal ayat tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Alhamdulillah. Boleh sambung tuan-tuan ni. Ayat tu susah tu. Wa amma bi ni'mati rabb. Allah. Ayat tu, ayat atas tu, Kak Sun boleh sambung. Maka ataupun nikmat yang kamu dapat, maka hendaklah kamu sebut. Semayang tu nikmat tak? Nikmat. Bila perintah semayang, Isra Mi'raj, maka ingatkanlah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diutuskan pada manusia tu nikmat tak? Nikmat. Maka sebutlah nikmat. Ingatlah pada dia. Bila dia lahir tarikh dia, ingatlah dia. Al-Quran yang kita baca ni nikmat tak? Nikmat. Maka ingatlah dia. Bila? Bila nuzul Quran bulan Ramadan, engkau ingatlah dia. Allah suruh kita ingat. Dengan sebab Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah, tertegaklah Islam di Madinah. Jadilah sebuah contoh yang sangat hebat. Nikmat. Sebutlah bila? Awal Muharram. Ingat. Jadi apa salahnya? Janganlah kita hari ini bila Islam, kita dah elok, duduk elok, kita datang membawa perpecahan menggunakan agama. Akhirnya orang jadi keliru. Akhirnya saling mengata di antara satu sama lain. Apa malam Jumaat kau baca Yasin? Mana ada Nabi baca Yasin malam Jumaat? Habis tu Nabi buat apa? Main TikTok. Engkau tak baca Yasin malam Jumaat, kau balik rumah kau tengok wrestling. Kau tengok John Cena. Lagi Nabi tak buat. Kau lepak kedai mamak tengok bola pula. MU lawan Chelsea. Kalah pula MU. I say man. Lagi Nabi tak buat. Daripada kau tengok bola, daripada kau main titi, daripada kau main muka buku, baik kau datang masjid, kau baca Quran. Tapi Nabi tak buat baca Yasin malam Jumaat. Ya, tapi Nabi suruh baca Quran. Terpulanglah pada engkau nak baca apa pun. Saya tak nak baca Yasin. Habis tu kau nak baca surah apa? Nabi suruh baca Quran. Okey, kau tak nak baca Yasin. Kau nak baca surah apa? Kita ikut kau ya, baca. Qul huwallah. Jom kita baca qul huwallah. Boleh? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Boleh? Pendeklah pula. Baca 100 kali. Panjanglah pula. Tahu tak apa? Maka surah yang paling senang kita baca sebab Allah pesan tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah surah yang paling mudah pada awak. Surah apa yang paling mudah pada kita? Surah Yasin. Al-Fatihah lepas maghrib pendek pula Ustaz. Yasin dah. Elok-elok habis je bang Isyak. Yasin lah yang paling melekat dalam jiwa kita. Saya sebut je tuan-tuan mesti boleh sambung. Yasin. Sambung? Allah hebatnya orang durian tunggal. Boleh sambung. Wal Quranil Hakim. Pejam mata boleh sambung tak? Kalau tuan-tuan sakit, orang baca Yasin dekat telinga, boleh sambung tak? Boleh. Walaupun kita sakit. Sebab itu bila kita sakit, disuruh baca Yasin. Siapa dia? Orang tu mai baca Yasin. Baca Yasin. Orang yang sakit tu tenang. Kadang-kadang dia ikut bacaan orang yang baca tu. Dia boleh ikut walau Quran. Dia boleh ikut. Sebab apa? Sebab ayat tu selalu bermain di telinga dia. Selalu berbuih mulut ni dengan baca Quran. Hati dia pun dia boleh ikut bacaan surah Yasin. Buatnya dibaca surah Al-Ma'arij. Dia sebut Ma'arij pun tak pernah sebut. Tuan-tuan sebut tak surah Al-Ma'arij? Tak pernah sebut tak? Yasin tiap-tiap hari. Kebetulan nama saya Yasin. Jarang orang pun nama Ma'arij. Jarang tak? Sebab itulah Yasin dekat dengan kita. Bacalah. Kenapa nak jadi polemik? Kenapa nak jadi bergaduh dengan hanya baca Yasin? Masya Allah. Baik. Kata Uthman ibnu Affan. Baru nak masuk tajuk tuan ni. Yang tadi muqaddimah. Duk cerita tentang orang kaya lah, harta lah, Uthman lah, Quran lah, apalah. Baru nak masuk. Elok dah dah masuk waktu dah. Sudah entah ni. Baik, kata Uthman ibnu Affan, kata dia apa?
Adba'ul asya asyaratun. Ada 10 benda yang sia-sia. Yang tak ada faedah. Yang rugi, yang sia-sia ni kata Osman ada 10. Yang sia-sia ada 10. Kalau dia hurai satu 10 minit. 10 kali 10. 100 minit. 100 minit. Mau pukul 12 pun habis. Sudah tuan. Aku nak balik ni. Kata dia. Okay. Itu tandanya suruh panggil lagi. Datuk Zarif lah. InsyaAllah amalan Datuk lah. Tak datang Datuk tak. Baik, jadi tuan-tuan, ada 10 kata Osman yang menjadikan benda kita itu adalah sia-sia. Apa dia? Alimun la yus'alu anhu. Nombor 1. Yang paling sia-sia ialah orang yang alim yang tidak dapat dijadikan tempat rujukan. Orang yang alim yang tidak dapat dijadikan tempat bertanya. Rugi orang tak? Rugi. Benda yang sia-sia, ilmu ada tapi tak ada manfaat. Ilmu ada tapi tak mengajar. Ilmu ada tapi tak boleh tanya dia. Ilmu ada tapi tak boleh dia ambil manfaat daripada ilmu yang dia dapat. Yang dia belajar. Maka orang ini adalah orang yang sia-sia dan kita pun sia-sia. Sebab tu ada kawan saya ni duduk di Mesir, belajar di Mesir 10 tahun. Balik tu alim. Tapi tak mau ceramah, tak mau mengajar, tak mau tulis kitab. Dia buat apa? Cuk kelapa sawit. Dia kata saya cuk kelapa sawit je. Itu ilmu yang kamu dapat untuk apa? Untuk diri saya. Tak mengajar, tak nak. Ni jemput ceramah, tak mau, tak mau. Mainlah ambil, bagi kuliah baca khutbah ke apa ke, buat sesi jawab. Kalau tak mau buat mengajar dalam TikTok ke, dalam apa benda ke buat, tak mau. Tak mau. Dia kata pasal apa? Ilmu tak cukup. Kalau nak kira ilmu ni cukup, siapa di sini yang cukup ilmu? Saya pun tak cukup ilmu. Saya pun tak ada ilmu. Kalau nak tunggu baik baru nak ceramah, nak tunggu baik baru nak dakwah, siapa sini baik? Kita ni sampai bila-bila tak baik, ada aja dosa kita buat. Yang baik tu Nabi. Tak ada siapa sini boleh mengaku. Dalam masjid ni ustaz, saya paling baik sekali. Bohong, nampak benar nipu. Kita ni yang paling hina ni tuan. Macam mana ustaz kata kita paling hina? Ya. Nak banding dengan anak muda ni. Mana dia anak muda ni? Seorang tak ada ni semua anak tua ni. Tu. Tu anak muda belakang kamera, Harimau Malaya, ayah dia Harimau Malaya. Tu dia anak muda tu. Budak kecil. Ada dosa tak? Ada dosa tak dia? Tak ada. Dia bukan cukup umur. Antara kita dengan dia, siapa baik? Dia tak ada dosa. Sebab tu semalam saya singgah semayang maghrib di satu masjid. Hujan. Berlari-lari bawa payung nak main semayang. Berlari tu pula dengan satu orang. Saya tengok dalam barisan belakang budak-budak tu duk main. Dalam barisan belakang tu budak-budak duk main. Biasa budak-budak tolak ni tolak. Duk semayang. Pakcik kat depan saya tu, main dekat budak tu, dia tarik telinga. Dia terlarik bunga tu, pam dia bagi sekali. Saya tengok dia, Allah. Allah. Dah lah hujan. Masjid pula. Siapa nak datang? Siapa nak datang hujan-hujan? Basah. Di masjid pula tak ada karaoke, tak ada panggung wayang. Tak ada food court. Tak ada game. Tapi budak-budak ni, walaupun hujan, walaupun tak ada apa di masjid, tetap datang. Bagus tak? Dah semayang, main tu biasalah. Main orang tua ni, pam bagi sekali. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Dia tengok pakcik tu. Tunggu lagi 5 tahun, kupang pula. Bakar kamu ni. Sayang tuan-tuan, perangai macam tu. Nama pun budak. Biarlah dia. Tapi kita allergic tengok budak-budak.
Sedangkan masjid ni tempat penyatuan. Ada orang tua, ada orang muda, ada remaja, ada budak-budak. Akhirnya bila kita bersikap garang, hep, hep, budak-budak tak datang. Lepas dia tom yam. Dia tom yam bagus. Yang ambil order pun cantik. Muka putih, tangan gelap. Elok je ambil entah. Sana ada tom yam, sana ada seafood, sana ada macam-macam. Sini seafood apa? Datang pun kena penampak. Kemudian kita pun komplain. Orang muda tak ada. Semua kami orang tua-tua. Tak tua lah kamu duduk tengking budak-budak tu. Penampak. Pakcik, sabarlah. Nama pun orang budak-budak. Orang tua pun duduk melawak. Orang tua pun duduk dalam saf masjid ni. Tuan. Dah nak semayang tu boleh colek punggung orang sebelah. Cat bagi. Hamba Allah tak pakai seluar dalam lah. Cuma tak ada siapa nak tampar orang tua tu. Tak ada siapa nak tarik telinga. Kalau ada YB dia boleh tarik telinga. Apa? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita ni ada ilmu, pergilah mengajar. Nak cari sempurna, kita tak sempurna. Budak tu lebih baik pada kita. Dia tak ada dosa. Dia tak ada apa catatan dosa, tak ada. Kita ni banyaknya dosa. Tengok pula orang tua. Allah, saya lagi baik pada orang tua tu, Ustaz. Oh, jangan cakap. Dia umur berapa? 80 tahun. Semayangnya berapa puluh tahun. Puasanya berapa puluh tahun. Zikirnya berapa puluh tahun. Sujud dia di lantai, di dahi dia di lantai ni, berapa ratus kali dah. Nak banding dengan sujud kita dahi ni, sujud di kapek ni, di lantai ni, nak banding dengan orang tua sujud, jauh. Mereka mendahului kita. Berapa kali dah mereka datang ke masjid, kamu baru berapa tahun, dia ni berapa tahun, tua dah dia di masjid. Mulianya orang tua pada kita. Tadi mulianya budak-budak pada kita. Nak banding dengan orang tua, dia orang lagi mulia pada kita. Ustaz, saya lagi bagus, Ustaz. Apa? Saya rajin semayang, Ustaz. Tengok orang tu, dia tak semayang. Apa ni, kaki maksiat punya, Ustaz. Bang, abang, dia tu, manusia tu boleh berubah, bang. Walaupun dia kaki tak semayang, tapi kalau dia tobat, Allah ampun dosa dia. Tapi abang ni kaki semayang, ada abang tobat? Abang riak, abang ujub, abang sum'ah, abang rasa abang lebih baik pada orang. Bukankah itu syirik pada Allah? Orang yang takabur itu syirik pada Allah. Jangan abang duk pandang jahat pada dia. Tata satu hari Allah ampunkan dosa dia. Lebih baik daripada abang yang tak pernah minta ampun kepada Allah. Ui, tuan-tuan. Bila kita ziarah orang sakit, jangan cakap dekat dia itu bala lah tu. Ada dia makan, dia haram apa. Jangan. Bang, orang yang sakit ni, walaupun dia sakit kepala, walaupun dia tercucuk jarum, bang, Allah hapuskan dosa dia. Sebab tu abang-abang kalau tercucuk jarum, jangan duk maki jarum tu. Bodoh punya jarum. Duk isap darah tu. Kena 40 kali, bertaring keluar orang tak ni. Jangan. Nabi kata kalau kita sabar, walaupun tercucuk jarum, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Tambah-tambah dia pula sakit teruk. Kanser. Dibelah perut dia macam huruf J. Dibelah perut dia macam huruf J. Terbuka ni. Doktor tarik kanser daripada usus dia. Tarik 10 jam, tuan-tuan. Dok bertaruh nyawa tu. Saya serah diri saya pada Allah, Ustaz. Alhamdulillah Allah panjangkan umur saya. Doktor potong usus, doktor sambung pula. Allah, saya tengok tu pun takut. Buatnya bocor. Jahit tu bocor, sambung pula bocor pula. Makan-makan nasi tembus keluar. Sudah, Ustaz. Ni, saya tengok perut dia ni, terbelah. Doktor tak cantum lagi. Doktor baru plaster je. Gam je. Hari ni, hari Ahad, baru nak pergi buat lagi. Berapa hari perut tengah-tengah lagu? Seminggu, Ustaz. Sudah. Sebab tu, tuan-tuan, dia, Allah Ta'ala uji dia sakit. Allah hapuskan dosa dia. Kita yang tak pernah sakit ni je. Tapi jangan cari penyakit. Habis-habis main syak, duduk tengah jalan.
Ji, kenapa Ji? Tunggu lori. Itu sewel nama dia. Dia tunggu penyakit. Jangan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Orang yang alim. Jangan duk rasa diri kita bagus dengan orang tak alim. Oh, akulah bagus, aku alim. Tak. Orang yang jahil tu pun insya-Allah tak tanya apa saya faham tak buat, aku tak tahu. Kenapa kamu buat yang ni? Saya tak tahu. Orang yang alim pula, kenapa tak buat sedangkan kamu tahu? Nak jawab apa? Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allah tanya, kenapa kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri sedangkan kamu ada diberikan pengajian, adanya kitab pada kamu? Nak jawab apa tuan? Sebab tu kita jangan rasa diri kita baik, orang lain baik pada kita. Maka orang yang rugi nombor satu ialah orang yang alim tetapi tak dapat diambil ilmu daripada dia. Jadi tuan-tuan di sini lebih alim daripada ustaz yang mengajar. Tuan-tuan yang duduk di masjid ni lebih alim pada ustaz yang mengajar. Ustaz yang mengajar tu dia mengaji 7 tahun. Dia mengaji di universiti dia dulu 7 tahun je. Tapi tuan-tuan mengaji di masjid ni dah 40 tahun. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Siapa yang alim? Ustaz ke tuan-tuan? Tuan-tuan lagi alim. Kitab berapa ratus dah habis. Berapa ratus dah kitab habis. Sampai tak terbawa waktu kuliah maghrib. Punya alim tu tak perlu kitab lah. Ustaz seorang je buat kitab tuan-tuan ni. Bukan masjid ni lah, di Afrika ni tuan-tuan. Punya alimnya kita ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Jom kita sebarkan ilmu. Apa yang ilmu tuan-tuan dapat, sebarkan. Maka tuan-tuan akan jadi orang hebat, bukan orang sia-sia. InsyaAllah tuan-tuan, ni peranan kita. Bagaimana kita nak menyatukan hati orang di keliling kita, berpunca daripada masjid. Bagaimana kita nak menggerakkan orang cinta pada agama kita, bermula daripada masjid. Maka tiap-tiap minggu kita akan dengar khutbah Jumaat. Ni khutbah. Sebab tu saya suka khutbah Jumaat ni. Janganlah ambil peringkat antarabangsa sangat. Janganlah duk hurai peringkat kebangsaan je. Ceritalah pula peringkat kampung. Cerita apa yang berlaku dalam kampung. Jangan duk cerita je. Hari ini adalah hari jururawat sedunia. Sempena dengan hari jururawat, khutbah akan membincangkan tentang jururawat. Padahal yang datang tu seorang pun bukan jururawat. Orang perempuan bukan sembahyang Jumaat. Boleh faham maksud saya? Macam mana nak jadi hati bersatu? Untuk makluman tuan-tuan, di kampung kita pada 2 hari lepas, ada 2 buah rumah dipecah masuk. Kejadian berlaku jam 3 pagi, selang 10 minit di antara setiap rumah. Rumah yang terlibat ialah rumah Haji Miskam dan Haji Abdullah. Menurut laporan, mereka kehilangan barang-barang bernilai kira-kira RM3,000. Semua nganga. Kalau tuan-tuan cerita bab tu, tak ada siapa tidur. Lepas angguk geleng. Tu yang datang tu angguk, geleng-geleng, nampak tak? Yang tuan-tuan cerita bab lain tu yang banyak angguk. Sebab saya tak kena pada diri dia. Jadi member menyeru kepada tuan-tuan, tolong awasi harta benda tuan-tuan. Kunci rumah. Dan tolonglah lihat keadaan jiran sekeliling. Sebab ada kes yang berlaku di tempat lain. Ada jirannya dah mati 4 tahun. Tetapi jirannya tak tahu jiran dia mati. Sudah parah ni. 4 tahun mati, jiran tak tahu. Hang buat apa? Takkan hang tak tahu 4 tahun hamba Allah tu mati. Nak tahu apa Ustaz? Tak ada tahu. Hang pasal sedung ke apa tak ada tahu. Takkan tak tengok lampu tak tutup, kipas tak berhenti. Takkan tak tengok bil elektrik dah penuh peti surat. Maknanya ada benda yang tak kenal. Tak mengenali jiran,
tak ambil tahu hai jiran. Macam mana kita nak tahu jiran tadi tak sihat? Senang, datang masjid. Haji Dollah mana? Dah 2 hari tak nampak. Nampak? Selalu tiang tu tempat dia menyandok. Lepas maghrib je, dia tu. Itu namanya tiang Haji Dollah. Ustaz yang mengajar pun tahu tiang Haji Dollah. Mana Haji Dollah? Oh, mana kan? Lepas sembahyang Isyak, ada tak pergi rumah dia? Ye, Assalamualaikum. Isteri buka. Salam. Haji. Haji mana? Dah 2 hari tak datang masjid. Dia sakit kepala. Kenapa kepala dia? Dia berlaga dengan apa tak tahu. Bengkak kepala dia. Boleh saya tengok? Nampak. Oh, ini kena ke hospital je. Tak boleh macam ni. Dia bunyi cakap apa je bang. Sudah. Tapi kalau tuan-tuan bukan ahli masjid, tuan-tuan bukan ada satu hati, Haji Dollah ke, tiang ke, kepala bengkak ke, benjol ke, siapa ambil tahu? Salah satu tempatnya ialah masjid. Salah satu tempatnya di sini. Kita boleh kenal anak karya kita. Sebab tu bila kita baca khutbah, kadang-kadang kita kena membumi kepada tempat. Untuk maklumat tuan-tuan, anak kampung kita telah pun berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Ada tahun ini ada 8 anak kampung kita. Marilah kita menggalakkan anak-anak kita untuk belajar dan terus cemerlang dalam pelajaran. 8 pelajar ini, yang pertamanya adik Rustam, yang kedua adalah adik Syarifah Habibah, yang ketiganya adalah adik Fazilah. Tak seronok bapak dah. Anak saya tu, kau tebah. Dua-dua dah tak ada pahala tuan. Yang kau bercakap buat apa? Ya Allah. Hei, payah sungguh. Dia ulas pula kata tu imam tu pula. Jadi tuan-tuan, di sini kita bagi tahu last kita penutup sebelum khutbah barakallah. Untuk maklumat tuan-tuan juga, ya, bila kita sakit hendaklah kita sabar. Sakit itu adalah ujian daripada Allah. Dan sebenarnya dengan sakit ni pula ada 3 jemaah kita yang sekarang berada di rumah sakit atau hospital, yang mana berkelapangan, pergilah ziarah. Yang pertamanya Hajah Rogayah, ya, sekarang berada di hospital Melaka kerana masalah gout dia. Saya diberitahu oleh anak dia 2 hari lepas, mak dia makan udang dengan sotong bakar. Lepas tu terus, dah tahu gout yang kau minta ke darah udang tu buat apa? Ya Allah. Sekarang ni mati pun tak tahu. Mana haji tu? Dah mati dah. Innalillahi wa bila? Dah 6 bulan. 6 bulan. Sebab kita tak membumi. Kita terlalu mengangkasa. Cerita bak nu, cerita bak ni, cerita bak ni, habis tak? Sebab tu bila saya ceramah tuan-tuan, saya tak akan bawa tajuk international. Saya tak akan bawa tajuk hebat perjuangan kita. Saya tak akan buat tuan-tuan. Marilah kita sama. Tak ada tuan-tuan. Saya cerita bab tuan-tuan aja. Cara masuk tandas, cara jadi imam, cara jadi tak ada. Saya tak akan bawa tajuk yang tuan-tuan jadi pening. Kalau menurut kepada Zahabi dalam kitab dia mengatakan bahawa perkara itu adalah bid'ah. Tetapi pendapat Zahabi dibantah oleh Arabi. Arabi mengatakan bahawa tidak bid'ah. Tetapi pendapat Arabi dibantah mana satu ni? Yang ni dibantah, yang ni dibantah, kalau dibantah ke depan tu. Aku mula-mula aku dah faham dah ustaz tu mengajar. Lah kalau aku pening tu yang aku keluar. Cubalah kita mengajar di sini menjadikan ada satu matlamat. Keluar daripada masjid, aku dapat ilmu. Keluar daripada masjid, aku dapat satu keputusan. Keluar daripada masjid, aku dapat satu hati. Ini keluar daripada masjid, hati macam-macam. Hati lain-lain. Akhirnya masjid bukan tempat untuk seronok beribadat. Maka orang mula memilih tempat yang lebih menyeronokkan. Kerana kita sekarang bersaing dengan tempat-tempat itu. Ingat tuan-tuan, masjid bersaing dengan macam-macam tempat. Walaupun kita bubuh lampu merah, biru keliling masjid, tapi belum tentu boleh lawan lampu di kedai Tom Yam. Kita tak boleh lawan lagi dengan lampu disko kelab malam, tuan-tuan. Walaupun kita bubuh aircon, tapi kita tak boleh lawan sejuknya lagi pusat karaoke.
Walaupun kita bagi makan. Makan apa hari ni Ustaz? YB makan apa? YB datang pula tuan. Tanya YB pula tuan. Apa kita bagi malam ni? Nasi biryani. Belum lagi lawan tuan. Ikan bakar semua di luar. Sana hebat. Kita hari ni ada upah leha, kak nak, tipah tertipu semua ada ni. Tapi demo semua pakai telekong. Yang di luar sana bang. Allah. Tak tengok membazir. Gini tengoknya tuan ni. Sebab tu macam mana kita nak bagi hati kita seronok supaya melekat dalam masjid. Sebab kita sekarang bersaing dengan benda yang sangat hebat di luar. Bukan kata di luar, dalam televisyen pun bersaing dengan kita. Maka salah satu caranya ialah kita jadikan masjid ni tempat berkasih sayang. Dengan kasih sayang itulah dia mendamaikan hati. Bagaimana nak mendatangkan kasih sayang? Tadi saya sebut, sebarkan salam, sambung silaturahim, 2, nombor 3 bagi makan, nombor 4 kita semayang, malam doa minta pada Allah. Dengan perasaan kasih sayang ni tuan-tuan, imam walaupun hujan lebat, dia tetap datang. Pasal apa? Dia sayang pada makmum. Makmum sayang pada imam, walaupun hujan lebat, tetap dia datang. Bang, kan semayang kalau hujan tak datang masjid, kesian tu imam. Kalau abang tak datang, dia seorang pula semayang. Jadi kalau abang datang, boleh abang teman dia. Tu imam tu pula abang. Dah hujan tak payahlah pergi masjid. Kalau abang tak imam, tak datang, siapa nak jadi imam pada Haji Dolah tu? Kita kan berdua saja kata dia. Ni dia kasih sayang. Tapi sayang bila kita hidup benci membenci. Habis. Nombor 1, perkara yang sia-sia apa dia? Kata dia, alimun la yas'alu anhu. Orang alim yang tak boleh ambil ilmu daripada dia. Yang tak boleh tanya daripada dia. Yang keduanya, wa ilmun la ya'malu bihi. Perkara sia-sia yang nombor 2 ialah orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Kita syukur pada Allah Ta'ala tuan-tuan, kita ni duduk di Malaysia. Ilmu kita tinggi. Sekolah rendah belajar agama, sekolah tadika belajar agama. Sebelum masuk tadika belajarlah. Masuk sekolah kebangsaan ada JKOK. Petang ada KAFA. Sekarang sekolah menengah ada KAFA menengah. Sekarang. Ada KAFA menengah sekarang. Budak sekolah menengah masuk kelas KAFA. Yang ni saya pergi banyak tempat lah. Masjid tu, dia buat dewan sekolah, dewan kelas. Budak-budak sekolah menengah, hari Isnin, Selasa, Rabu, masuk kelas KAFA. Waktu kuliah maghrib, ibu bapa kuliah maghrib, dewan belajar KAFA. Habis sembahyang kuliah maghrib, datang sembahyang isyak berjemaah. Lama-lama tuan-tuan, masjid tu jadi penuh sesak dengan budak-budak remaja. Oh, saya pergi dah. Penuh masjid ni. Saya kata ramainya budak-budak tu Haji malam ni. Ini budak-budak KAFA Ustaz. Memang Isnin, Selasa, Rabu. Memang dia belajar sini. Bagus tuan-tuan. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah. Saya duduk di Madinah masa itu. Duduk nunggu waktu nak semayang. Saya datang pukul 10 pagi. Duduk dalam Masjid Nabawi itu saya baca Quran. Baca Quran. Baca pejam mata. Saya buka sikit, pejam mata balik sebab mengulang Quran. Quran depan saya, tapi saya baca tu saya goyang, saya pejam mata. Bila saya buka mata saya, ada orang Turki depan tu. Saya pun tanya dia. Dia suruh saya baca. Dia nak dengar. Dia cakap bahasa dia, saya tak faham. Saya pun sambung, mengulang lagi. Baca. Bila nak selak muka sebelah, buka mata. Jadi 4 orang pula dah. Sudah. 4 orang tadi tahu. Suruh baca lagi. Saya pun baca lagi. Buka lagi ramai pula. Dia panggil geng dia, man. Lepas saya duduk baca, saya tutup. Sadaqallah nak lain macam ni saya kata ni. Dia suruh baca, dia marah saya pula. Ada hak mula-mula tu, dia ambil beg dia, duit bagi kat saya poket. Baca. Kawan-kawan dia pun, duit dalam poket saya. Bagus ni.
Baca pun dapat duit. Mau lagi kuat. Ha? Allah. Kesian ni tuan-tuan. Setengah ni tak boleh baca Quran. Setengah tak boleh. Sebab tu saya pergi negara mereka banyak kali duk ceramah kat mereka. Sian tuan-tuan. Ada tak arti langsung. Tapi kita ni duk di Melaka ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Duk di Malaysia ni. Alhamdulillah. Ada kelas Quran. Ada kelas agama. Kalau kita malas mengaji, kita tak tahu tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah ada ilmu. Amalkanlah. Boleh dah baca Quran? Boleh. Sebelum tidur baca Quran. Ni sebelum tidur duk shopping ni masalah. Sebelum tidur shopping. Gini. Shopping. Abang cantik tak tudung ni bang? Kalau saya pakai tudung ni baju biru. Abang pun pakai baju biru cantik bang. Sedondon bang. Pukul 2 pagi berniaga kita. Beg kuning, beg hijau, beg kuning, beg hijau. Kedai dah tutup. Supermarket dah tutup. Pasar raya dah tutup. Tapi pasar raya yang ni tak tutup-tutup. 24 jam kita bisnes sekarang. Tuan-tuan nak apa sekarang? Tunggu sekejap. Aku nak baca Quran. Al-Mulk. Waqi'ah. Sadaqallahul azim. Dah. Habis Al-Mulk. Habis Waqi'ah. Habis. Jangan sebut je. Al-Mulk. Al-Waqi'ah. Sadaqallah. Kepala otak kau. Apa ni? Berdoa pun malas. Doa tu ibadah. Sebelum tidur, baca Mulk, baca Waqi'ah, doa. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak aku, Ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak menantu, cucu-cucu aku, Ya Allah. Doa untuk dia, Pak. Letaklah mereka itu dengan solat, Ya Allah. Jadikanlah suami pada anak-anak aku, Ya Allah, yang menetapkan solat pada keluarganya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Doa. Sebelum tidur. Ada yang malas doa. Ya Allah. Macam selalulah. Amin. Astaghfirullahalazim. Macam selalu. Kita ni ada ilmu. Bila kita selalu buat, lama-lama kita jadi pandai. Kita ada ilmu, selalu kita praktis, lama-lama kita jadi cekap. Jadilah imam. Kan dah ada imam di masjid. Apa saya nak jadi imam pula Ustaz? Jadilah imam pada anak isteri di rumah. Sekali-sekala. Baru cekap. Mula-mula memanglah gabra. Zuhur semayang. Hari Ahad cuti. Semayang di rumah anak-anak balik outing. Allahu Akbar. Jadilah imam. Pertama kali bapak jadi imam zuhur. Anak-anak seronok. Mak seronok. Anak dia sembahyang, mak di belakang. Seronok bapak jadi imam. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Masuk rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua angkat kepala. Tengok masing-masing. Apa yang zuhur baca kuat? Isteri kata apa? Belum tepat juga. Habis mayang, suami baca doa. Abang, kenapa baca kuat zuhur? Zuhur kan baca perlahan. Hari Jumaat lepas abang semayang di masjid, elok je imam baca kuat. Itu Jumaat abang. Oh tak boleh bang. Zuhur kena baca perlahan. Asar kena baca perlahan. Nama dia Sir. Agak-agak besok hari Isnin dia jadi imam. Salah lagi tak? Tak salah dah. Sebab semalam dah kena tegur. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat salah, orang tegur, bagus. Itu satu benda menjadikan kita lebih baik. Ini tidak. Bila kena tegur, marah. Abang dah jadi imam, kau komplain. Lepas ni asam kau imam. Banyak cakap. Aduh, payah betul lah. Jom tuan-tuan, kita amal sikit-sikit je. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat makin bertambah. Kalau kita ada ilmu, tetapi kita tak pernah buat, maka itu dipanggil sebagai sia. Yang ketiganya, wa ra'yun sawabun la yaqbalu. Nombor 3. Pendapat benar yang tidak diterima.
Benda sia-sia nombor 3 ialah pendapat yang benar tetapi orang tak nak ikut. Nak ikut juga pendapat yang salah. Sayang, tuan. Sayang. Oh. Ni, dalam masjid kita ni yang datang malam ni, macam-macam buah pemikiran. Macam-macam buah pemikiran. Ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang bernas, ada yang kurang bernas. Sebab tu kita kalau nak menjadikan masyarakat kita bersatu hati, kita dengar apa cakap orang. Jangan kita dengar kita je. Belum tentu yang kita punya betul. Kita tanya, mesyuarat je. Itu nama dia mesyuarat. Mesyuarat itu mendatangkan bersatu hati. Apa yang diputuskan dalam mesyuarat, terima. Jangan bila dah mesyuarat, habis makan bihun balik. Kemudian tak puas hati. Bihun habis. Karipak pun habis. Teh tarik 4 tekor habis. Tapi balik ke rumah, aku dah cakap, aku tak setuju. Aku dah cakap dulu, aku dah cakap. Ini orang ni tak kerti mesyuarat. Mesyuarat itu ialah duduk bincang elok-elok. Okey, Tuan Haji apa pendapat? Awak apa pendapat? Okey, kamu macam mana? Okey, sekarang apa yang kita nak buat? Pompang, hentam pun tak apa. Pecah siling ni. Okey, keputusan dia kita buat undian. Sokong. Tak sokong. Akhirnya yang sokong mengatasi yang tak sokong. Baik. Keputusannya ialah kita buat benda ini. Jadi ini adalah hasil mesyuarat. Bila dah hasil mesyuarat, bersatu hati. Sama-sama kita buat. Jangan, aku tak setuju, aku bantah. Jangan. Jangan kutu. Ada pula yang diam. Saya, apa-apa keputusan, saya terima. Saya nak balik. Saya dah, nama dia Cikgu Syahri. Yang mana faham? Tak faham tak? Mesyuarat sekolah tak pernah masuk. MC tak habis-habis. Rupa-rupanya ada cikgu pula nunggu dekat Zoo Negara. Tuan-tuan yang saya muliakan. Walaupun benda itu simple. Rasulullah mesyuarat tak? Rasulullah mesyuarat. Umar Al-Khattab mesyuarat tak? Garang tu. Garang. Umar. Penampar pancung je dia. Tapi bila nak buat sesuatu dia mesyuarat. Dia hantar surat dekat Gabenor bulan Syaban. Gabenor pun dapat surat bulan Syaban. Syaban bila pula ni? Syaban tahun lepas ke? Syaban tahun ini? Syaban tahun akan datang. Syaban tu tak ada tahun. Tak ada 1446, 1445, tak ada. Menang Gabenor tu. Bawa balik surat jumpa Umar. Umar, bila Syaban ni? Tahun bila? Kau tak bagi tahu tahun. Umar pun tengok, ya tak ya juga. Macam mana kita nak buat tahun? Supaya orang ingat. Orang dulu-dulu, apa yang berlaku pada tahun itu, nama dia. Gajah serang Kaabah, tahun gajah. Abdul Muttalib mati, tahun Abdul Muttalib mati. Tahun banjir, tahun banjir. Dia tak ada nombor. Sekarang kata Umar, kita buat nombor. Supaya kita tahu kiraan. Nabi tak buat nombor. Umar buat. Adakah itu bid'ah? Ni sekarang ni 1446 ni bid'ah. Nabi tak buat. Umar yang buat. Umar panggil sahabat. Baik, sekarang saya dah melihat satu persoalan tentang kerja. Kalau tak ada tahun, payah kita nak uruskan kerja kita. Jadi, saya mencadangkan supaya kita buat kiraan tahun. Jadi, saya panggil tuan-tuan ni nak bertanya pendapat. Bilakah permulaan tahun 1? Sekarang atau bila? Jadi, saya buka cadangan. Umar, ya. Saya mencadangkan tarikh Rasulullah mendapat wahyu. Itu tahun 1. Ya, ada lagi cadangan. Umar, ya. Saya mencadangkan tarikh Nabi lahir. Itu tahun 1. Ada lagi cadangan. Umar, ya. Saya mencadangkan tarikh Nabi wafat. Itu tahun 1. Ada lagi. Umar, ya. Saya mencadangkan kalau boleh
Tarikh Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun 1. Ada lagi? Tak ada. Baik, kita tengok cadangan yang pertama. Bilakah Nabi Muhammad dapat wahyu? Tahun bila? Tahun tu, tahun 69 lah. Sebelumnya tu tahun 68. Atau yalah 68 lah kan. Selepasnya itu tahun 70. Belum sampai 71. Atau bila benarnya? Yang mana tengok cerita hantu Kak Limak mesti ingat benda tu. Tu yang dia gelak kuat tu. Jadi tahun 69 tu sebelumnya tahun 68 dia dah gelak lah. Yang basah tengok ustaz ni gila ke apa? Pompong dia tak tengok hantu Kak Limak ni tuan ni. Jadi kamu tahu yang tepat Nabi lahir bila? Kalau nak banding saya dengan Nabi ni umur saya Nabi mana Nabi 2 tahun. Tahun bila? Kamu tak ingat kan? Apa yang ni jadi keputusan tak sepakat tarikh lahir ni. Tarikh Nabi dapat wahyu tu tak sepakat. Tarikh Nabi lahir pun bila? Nak saya dengan Nabi tu kira berapa tahun? Berapa yang betul-betul ingat? Yang ni kata tahun ini, yang ni kata ni tak ingat. Kalau kita ambil tarikh Nabi wafat, itu kan kita sedih Nabi mati. Takkan kita nak letak tahun 1. Hari Nabi mati tahun 1. Jadi yang kita tengok pula yang keempat, tarikh Nabi hijrah. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? 16 tahun dah. Lagi 16 tahun dah. 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 Tak ada siapa yang sebelumnya itu tahun 68 rasa je tak ada. Semua sepakat 16 tahun sebab mereka sama-sama hijrah dengan Rasul, mereka sama-sama pergi dengan Nabi di Madinah. Semua ingat kata Saidina Umar, 1 hari bulan 1 hijrah dikira sebagai tahun pertama kita, tahun kiraan mengikut Nabi hijrah. Itulah asalnya tahun hijrah yang kita duk kira sekarang. Hasil daripada musyawarah. Cuba tuan-tuan tengok hasil daripada musyawarah, kesan dia apa? Sampai sekarang kita sambut. Sampai sekarang kita pakai. Tak ada siapa petikai. Inilah dia kekuatan mesyuarat. Inilah kekuatan bila tindakan diambil bersama. Sama-sama dah putus, sama-sama kita setuju. Sebab tu kalau tuan-tuan ada pendapat, sila kemukakan. Jangan sampai orang tidak tahu pendapat kita. Kerana pendapat yang betul, bila orang tak ambil, pendapat yang betul, bila orang tak ambil tahu, itu nama dia kerugian. Dulu yang berlaku di Singapura dilanda todak. Todak serang. Sodak serang. Apa dibuatnya? Disuruhnya orang jadi benteng. Orang laki-laki jadi benteng. Pakak benteng semua. Datang todak mati semua orang. Mai satu budak kecil kata, apa yang dibuahnya orang? Mati orang macam mana? Ambillah pokok pisang ditanam. Bila todak pun tak ada kerja. Hilang ke orang pun saya apa-apa. Duduk di laut dah lah. Tak todak pun dia serap pergi bantai pokok pisang. Akhirnya tak adalah orang mati. Yang mati todak. Nampak? Bagus budak ni. Kepala otak dia bagus. Mari yang dengki pula. Yang ini besok. Kepala otak bagus dengan aku. So ke tepi pula. Ini tak boleh ni. Ni dengki. Ni masalah kita dalam penyakit kita. Bila kita nak jadi kuat? Bila pendapat yang betul dinafikan. Duduklah, bincanglah, dengarlah untuk kebaikan kita. Banyak kali saya cakap. Persoalan yang macam-macam yang kita kena bincangkan. Yang melibatkan orang agama Islam, melibatkan orang kita, kepentingan kita. Sekarang ni setiap benda makanan, minuman ni ada logo halal. Bagus. Halal punya logo ni tuan-tuan bisnes yang paling besar menguntungkan. Sebab pasaran untuk orang Islam tak kira di mana pun pasaran dia adalah luar biasa besarnya.
Siapa yang dapat logo halal ni, kira untung. Tapi kadang-kadang kita menakutkan. Ada logo halal tapi expired. Ada logo halal tapi tak pernah halal. Ada yang halal, Allah menakutkan. Takut kita hari ni tuan-tuan, makanan yang kita makan tak tahu bersih ke tidak. Halal memang halal tapi tak bersih. Bayangkan ada yang basuh kuali dengan air longkang. Patut berseri-seri je roti canai tu. Dia datang daripada mana negara tak tahu tuan-tuan. Dia bawa budaya negara dia datang ke negara kita. Dia tengok air longkang tu deras. Rugi kalau tak basuh. Sebab saya tengok dalam video tentang negara dia orang. Air tengah jalan tu dia orang basuh pinggan. Belum masuk lagi yang basuh periuk, masak kari tu guna penyapu. Ada lagi yang ludah dalam nasi tu. Petua dia ambil cedok-cedok tu. Belum masuk lagi yang papadong, main pijak dengan kaki. Patut masin berlemak papadong tu. Lemak betul. Apa tak lemaknya? Kaki tu. Cekam pula tu. Allah. Tuan-tuan, apa nak jadi kita ni? Sebab tu, saya dulu cadangkan, logo halal ni penting. Ambil lah. Yang pertama untuk bisnes. Orang Melayu kita, kalau dapat logo halal, bagus. Sebab di luar negara, logo halal hak Malaysia punya JAKIM tu diiktiraf. Kita kalau ada logo halal JAKIM tu kira puas hati. Saya pergi ceramah di satu tempat. Di negara luar. Bila isteri saya, kebetulan saya bawa isteri anak-anak pergi. Anak hak kecil demam, saya jaga. Bila jaga, dia lapar. Ayah nak makan. Oh, nak makan pula. Gagal dompet. Isteri ambil duit semua. Tak ada duit bawa. Adalah 2-3 duit yang dah ditukar. Saya pun dukung dia. Jalan pergi kedai. Pergi cari logo halal. Pergi masuk kedai dia. Tanya dia. Saya tanya dia. Halal food. I'm Muslim. I want halal food. Do you have halal food here? Macam mana? Dia tak tahu apa saya cakap. Halal food. Logo halal, halal food. Muslim food. Macam mana? Sudah ada ni. Dia kata apa pula ni. Susah hati untuk tak faham. Saya pun pusing kedai dia. Tengok ada. Halal. Made in Malaysia. Saya pun tunjuk. You see? Made in Malaysia halal. You see? Macam mana? Sudah memang letih. Aku cakap dengan aku bayar dah. Penting ni untuk halal. Baik, saya cadangkan dulu. Kalau halal itu, logo halal tu, syarikat dia syarikat Islam. Orang Islam. Pekerja dia pun Muslim. Tokek dia pun Muslim. Berikan kepada dia logo halal, tulisan dia warna hijau. Maknanya kita tengok, pompong. Daripada bos sampai jaga, Islam. Kalau bos dia tak Islam, pekerja saja Islam, kita buat logo halal kuning. Warna kuning maknanya bos tak Islam, tapi pekerja dia Islam. Kalau pekerja dia tak Islam, dengan bos pun tak Islam, logo halal dapat. Warna merah. Warna merah kita tahu. Niat buat mi ni, tokek dia pun tak Islam, pekerja pun tak Islam. Warna dia logo halal merah. Ini pendapat. Payahlah nak cetak warna lain lah, apa payahlah. Terpulang ke hang? Pendapat yang betul kalau ditolak merugikan, sia-sia. Sekarang berapa banyak? Lambang-lambang masjid, behon cap surau. Kita tengok ni surau takkan, tak halal. Habis. Boh pula. Behon cap Kazim. Kazim pula takkan untuk lebih menipu. Habis tuan. Ni jadi parah ni. Sebab tu, kita kena dengar banyak pendapat orang. Bila kita dengar pendapat orang, insya-Allah dia akan jadi baik. Mesyuarat bulan Ramadan. Kita nak mesyuarat bulan Ramadan. Pengurusi panggil mesyuarat AJK anak-anak karya.
Kita akan mesyuarat pada malam ni membincangkan Ihya Ramadan. Yang pertama sekali, tarawih. Ada cadangan daripada tuan-tuan tentang solat tarawih. Tuan pengurusi, saya mencadangkan kalau boleh tahun ini kita ambil Imam Hafiz untuk jadi imam tarawih. Ada cadangan. Bukan tak boleh Imam Hafiz, tuan. Berapa pula kita nak bayar elang dekat dia? Habis tu kalau imam kita, Qul huwallah, inna a'tayna, Qul huwallah. Saya tak tahu macam tu. Kecil hati pula tu imam tu. Besok letak jawatan terus. Nah, jangan cakap macam itu. Inna a'tayna pun sah juga. Qul huwallah pun bagus juga. Apa masalahnya? Kita kadang-kadang menafikan, mengutuk, mengkritik, melekehkan dia. Tak payahlah. Okey, sekarang kita macam ni, kita ambil Imam Hafiz. Berapa peruntukan nak bagi bincang? Bagi je RM50. Astaghfirullahalazim. Saya jadi imam tarawih, tuan-tuan. Satu malam, satu juzuk. Satu malam, satu juzuk. Paling lekeh, satu malam, setengah juzuk. Tuan-tuan tahu tak, nak hafal satu juzuk tu mengulang daripada 8 pagi sampai 6 petang. Untuk nak jadi imam, malam tu nak jadi tarawih imam. Kalau saya baca Qul huwallah, tak payah ulang lah. Memang Qul huwallah tiap-tiap rakaat. Kita nak bacaan yang berbeza setiap rakaat, tapi kita berkira. Nak imam yang sedap macam Mekah, tapi bayar RM50. Kesian kat budak tu. Dah lah mengulang tu teruk, tuan-tuan ingat senang apa Quran ni. Sekali saya jadi imam tarawih, setiap usaha masjid tu dia letak Al-Quran besar depan dia. Betul-betul sebelum depan dia. Saya tengok, dia tak percaya kat aku lah. Saya ni bila dia cek bacaan saya tu, dia tengok. Saya yang jadi imam kat depan tu menjadi Allah. Kelangkat. Aduh. Rakaat yang pertama saya baca ikut aturan. Masuk rakaat yang kedua, saya langkah surah lain. Dia duk cari mana padan muka kau. Tak percaya kau orang lantak kau. Tuan-tuan yang saya muliakan, bincang. Jangan buat keputusan je. Macam mana pendapat imam? Saya ikut je. Kalau suruh saya jadi imam, saya jadi imam tarawih. Kalau saya makmum pun boleh saya rehat. Tapi kalau nak suruh saya jadi imam, tak nak baca Qul huwallah, boleh letakkan Quran yang besar, beli Quran besar, saya baca Quran besar lah. 1 rakaat, 1 muka surat. 20 rakaat, 1 juzuk. Orang yang bagi cadangan, dia awal balik entah ni. Kau boleh bagi cadang, tapi kau balik. Kau ingat senang 1 rakaat. 1 rakaat, 1 muka surat. Lama. Kau pula ada gaut. Bincang. Imam tu pun boleh. Boleh ke ustaz baca Quran? Jadi imam letak Quran besar atas meja baca. Boleh, harus. Cuma kalau kita letak Quran, ada pula kipas angin macam ini, pesan saya, beli penyepit yang besar. Bila sembahyang tu, penyepit besar lekat supaya tak selak. Sebab kadang-kadang dia tak ada kipas angin, tiup buka muka surat belakang pula. Sudah. Ni parah ni, begini mana dia. Lapik besar-besar dengan penyepit tu, insya-Allah. Buh bata pun tak apa. Supaya tak selak. Tapi letak benda atas Quran tak boleh lah. Penyepit tu boleh. Bincang. Jadi keputusan dia, kita pakai imam tempatan. Terpulanglah pada imam, nak baca surah apa pun terpulang. Nak baca Quran buka besar pun kami ikut saja. Nak habiskan 1 malam setengah juzuk pun boleh imam. Terpulang pada imam. Okey. Dan siapa gilirannya? Setakat ni imam kita lah. Imam Zul, Imam Din, Imam Mahdi, Imam Din, Imam Yusuf. Imam Mahdi mana tuan ni? Baik, yang kedua perbincangan kita pada malam ni jumlah rakaat. Tuan, ya 20 rakaat lah. Apa yang nak berkira sangat? Saya tak sebut berkira, saya tanya nak buat berapa. 20 lah, apa saya tanya-tanya lagi. Kita mesyuarat, tanya. Ada yang cadang lain. Kita buat 8 sudah lah. 8, Nabi pun buat 8. Nabi pun tuan.
Jawab tu pula. Memanglah Nabi buat 8, tapi satu rakaat 3 juzuk dia baca. Engkau kira 8 je, engkau tak baca surah dia panjang pula. Jom kita ikut Nabi buat 8, tapi sekali satu surah Al-Baqarah satu rakaat. Ikut betul-betul yang Nabi buat. Tak, kita buat 8, kuh Allah sudahlah. Jawab kat dia. Kau ni apalah? Nabi tu, kalau kau nak ikut Nabi, ikut betul-betul. Jangan cuma ikut 8, tapi tak ikut lamanya Nabi sembahyang. 8 pun boleh, 20 pun boleh. Marah dah pengurusi tu. Janganlah kau kata kami yang buat 20 ni tak ikut Nabi. Jangan cakap macam itu. Kau kata kami buat 20 tak ikut Nabi sebab kami ni orang Melayu, penampur kecil. Yang 20 rakaat pun buat di Mekah, kenapa kau tak cakap kat tu Arab? Anta bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Sepak tu Arab, bisu balik ke Malaysia ni kau ni. Jangan macam itu. Okey, 8 pun saya terima, 20 pun saya terima. Saya setuju. Ada lagi cadangan? Kita ni tuan pengurusi tiap-tiap tahun buat tarawih. So, cadangan tahun ni tak payahlah. Menang pengurusi tu. Habis syak kita balik. Kan? Lagipun kita kena tidur awal. Besok kita nak sahur. Itulah cadangan saya. Bagus cadangan Pak Mat Tempeh. Ya, cadangan lain. Kita buat 4 rakaat. Kemudian kita buat tazkirah. Kemudian kita buat 4 rakaat. Kita sambung lagi. Itu cadangan saya lah. Maknanya 4 rakaat tengah-tengah kita sambung. Dengan tazkirah. Kemudian kita sambung lagi 4 rakaat. Itulah cadangan saya lah. Ada lagi cadangan? Cadangan saya pada kalau boleh lah tarawih kali ni kita buat ceramah lah. Kalau nuzul Quran ke apa ke tak ada lah ni. Okey. Baik, jadi kita bincang balik. 20 rakaat adalah yang kita buat tahun ini. 20 rakaat. Ini arahan, ini permintaan, ini nasihat pada Tuan Mufti kita. Melaka 20 rakaat kita ikut arahan Mufti. Supaya sepakat kita. Tetapi kalaulah pada malam itu ada kebetulan ceramah agama, sempena nuzul Quran, kita buat 8 untuk memberi peluang dengar ceramah pula. Betul lah yang 8 tadi, kalau kita ada rancangan ataupun program lain. Tadi Pak Mat Tempeh kata tak payah semayang Jumaat, semayang tarawih. Betul kalau banjir. Masjid tak nampak, tenggelam dek banjir. Tak payah semayang tarawih lah, selamatkan harta dulu. Tunggu banjir, Pak Mat Tempeh ya. Duduk dia. Kalaulah kita berpakat semua tuan-tuan, bersatu hati. Sebab itu, tujuan apa kita bermesyuarat? Tujuannya ialah untuk mendengar nasihat. Mendengar kata-kata yang betul. Daripada situ kita ambil keputusan. Jadi abang-abang, mesyuaratlah dengan isteri. Janganlah buat keputusan sendiri. Bincang dengan isteri. Macam mana mak? Pendapat mak. Abang ni nak ke Songkla ni. Sudah tuan-tuan ni. Kalau abang menikah lagi seorang. Yang ni tak payah mesyuarat abang. Abang nampak itu pintu besar? Sudah tuan-tuan. Mesyuaratlah. Anak nak kenduri. Anak nak menikah. Anak apa benda. Mesyuarat. Nak pergi beberapa hari. Nak buat macam mana. Nak pergi umrah. Lihat. Abang dah ambil tarikh umrah. Ya Allah bang, bila? Abang nak ambil dah package tu. Package ni dia ambil 16 sampai 22 hari bulan Disember. 16? Ya Allah bang. Ya Allah bang. Tu tarikh tu saya uzur tu abang. Abang tak ada tanya saya bang. Tu tarikh uzur takkan abang tak kira. Mana aku kira? Tu abang dah bayar lah. Buat apa saya pergi umrah kalau saya tak boleh buat umrah? Semayang tak boleh. Makanlah pil penahan haid. Makan apa? Abang tak rasa. Tahan-tahan pun dia keluar juga. Bergaduh masalah haid dengan umrah. Sampai ke kedai begini. Lain kali bincanglah dia. Mana aku tahu. Aku ingat kamu dah tak ada haid. Jangan bang. Kita ada isteri bang. Lihat. Abang nak pergi umrah. Cuba tengok tarikh free-nya bila. Leha datang sini, dah bersih sini, bersih 18, kalau abang nak bagi 20, cantik lah. Boleh saya buat ibadat. Kan seronok. Ini tidak ikut kepala otak. Tu yang jadi gaduh.
bincang elok-elok tuan-tuan supaya kita mengambil pendapat yang benar. Kalaulah pendapat yang benar tidak diterima, itulah sia-sia nama dia. Baik, kita baru belajar 3. Ada lagi 7 lagi. Bila nak sebut 7 ni? Lagi 30 tahun. Dulu saya singgah semayang di masjid ni. Seronok saya parking atas bukit. Semayang serasa seronoknya masjid ni. Bersih tandas, bersih kolah air wuduk, bersih semua bagus. Hari ni saya datang ke masjid tuan-tuan. Dulu saya main semayang singgah tumpang semayang. Hari ini saya duduk atas meja kuliah ni. Terima kasih pada Yang Hormat Datuk yang mengundang saya ke sini dan saya tutup kuliah kita malam ni dengan satu petua. Ya. Kalau banyak-banyak petua kan, tuan-tuan tak aman pula. Jadi ambil lah 1, 2, 3 petua. Okey. Baik, malam ni saya nak ajar pada tuan-tuan satu petua bagi penyakit batu karang. Okey. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Baik. Jadi tuan-tuan ambil buah tembikai. Makanan dia apa dia? Buah tembikai. Maka tuan-tuan potonglah buah tembikai itu, tak kiralah tuan-tuan nak cedok ke, tuan-tuan nak potong buat 4 segi, 3 segi kun, terpulang pada tuan-tuan. Maka bila tuan-tuan nak makan buah tembikai tadi, campur dengan air. Air tadi tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 7 kali. Baca Al-Fatihah 7 kali itu, surahnya bukan dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan. Baca surah. Selepas habis baca 7 kali, tuan-tuan baca Al-Baqarah ayat 74. Maka tuan-tuan pun makanlah buah tembikai tadi. InsyaAllah. Keluar melalui air kecil kita insyaAllah. Batunya itu. Itulah amalan saya bila ada masalah batu karang. Jadi, cubalah amalkan. Mudah-mudahan tuan-tuan di sini yang ada batu dalam empedu, yang ada batu karang di pundi kencing dan sebagainya, keluar. Dan mudah-mudahan hancur dan keluar dengan amalan doa daripada surah Al-Baqarah ayat Al-Quran yang ke-74. Ustaz, buah tembikai itu banyak mana saya nak makan? Janganlah sepotong bang. Makan sebiji tu yang kecil tu, habiskan sebiji ngop sampai nak terkencing. Lepas tu pum kencing keluar. Janganlah besar sangat. Besar itu bila nak habis ni leha, badan nak muntah. Pada-padalah tengok buah tu. Jangan kecil sangat, jangan besar kedabak sangat. Cukup-cukuplah kita nak makan untuk dia tendang kita punya batu itu di dalam waktu buang air kecil nanti insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi 30 tahun pada sekarang insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.